Okey semua, Assalamualaikum. So hari ni kita akan belajar bab 3 ataupun ulang kaji lah bab 3 ADMAT iaitu sistem persamaan. Okey, kita mula dengan soalan trial dululah. Okey, so yang sekarang kita tengok ni soalan dari negeri Sarawak iaitu set 3 punya. Tak silap dia ada kat set kot ataupun 3 macam tu lah. Okay. So Rajah 11 menunjukkan sebuah prisma tegak A, B, C, D, E, F. Sekejap. Okay. A, B, C, D, E, F. Set admit sekejap. Okay. Dengan tapak berbentuk segi 4 sama. So like this. Okay. Dia punya prisma ataupun prism. Okay. So yang ni yang dia bagi kan. Okay, lepas tu dia cakap diberi jumlah panjang bagi semua sisi pada prisma tegak ini ialah 150 cm. Sekejap. Mari conteng-conteng. Sekejap. Okay, jom conteng-conteng. Okay. So dia kata setiap alamak. Alah buruk yang sekejap. Bagi tebal sikit. Kepala ni lah. Okay. So dia kata halal lah. Okay, panjang okay, panjang semua sisi ataupun all sides 150. Okay. Lepas tu dia kata BC, mana lain pula? BC sama dengan FD, which is both ni masing-masing 26 sentimeter. Tu dia nak tahu isi padu prisma tegak. Isi tak padu which is cm padu ataupun cm cm to the power of 3. Okay. So okay, so kita mula-mula kita buat, kita istiharkan dulu which is bila AB sama dengan EF sama dengan Y. Lepas tu yang sama ni kan, yang sama sekejap. Okay, yang sama sekejap. AB, BA tak kisahlah buat macam mana. Yang ni. Sekejap. AC, mana AC? AC, AC. AE, 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 okay. 1, 2. Lepas tu CD, CD, 3. Lepas tu ED ED, BF. ED, BF. Sekejap. Kita padam yang ni salah, ni bukan. Oh, dia padam semua. Salah lah. Okay. So yang ni dengan ni lah, yang petak ni. Sebab ini panjang EF, BA ni lain. Okay. So diisytiharkan sebagai X. So dapatlah persamaan. Sekejap. Pada saya soalan Sarawak ni agak tricky sikit lah. Dia punya jalan kira pun. No. Okay. So 5X. Dari mana datangnya 5X tambah 52 tambah 2 sama dengan 120. Okay. 150. 150 kita tahu dia punya total length. Jumlah panjang bagi semua sisi. Okay. Lepas tu 2Y. Y tadi apa? Y yang ni. Okay. 2Y sebab AB dengan EF. Okay, faham. 5X sebab AC, AE, CD, ED, BF. 52 maybe sebab tolak kot. Okay, so kita try. Kita try 26 darab 2
12, 52. Oh, sebab ni. Sekejap. Dua enam cm tadi untuk apa? Okay, yang ni. So, yang ni 52. Dapat 52. 2Y, AB. Oh, ya, ya, ya. Sebab apa tu yang ni unknown tau. Dia unknown, tak tahu apa nilai dia. AB, EF. Mana? AB, EF. So that's why 2Y. So 52 ni sebab kan kita apa tu BC dengan FD ni masing-masing 26 kan. So kita darab lah 2. Ataupun tambah. Sama je. Okay. So itulah dia punya persamaan dia. And then kita pilih lah mana satu, nak X ke Y dulu. So dalam jawapan ni dia buat Y dulu. So dia buat Y sama dengan 58 tolak 5X. Kenapa apa tu 98? Kenapa dia 98? Sebab 150 ni kita tolakkan dengan 52. Kenapa tolak? Sebab bila tambah, pindah ke yang opposite dia, yang lain dia, dia jadi tolak. Tambah tolak. Pon Okay. So kita pindahkan 5X ke sini. So dapatlah macam ni. And then bagi 2 sebab kan tadi 2Y. Tolak dapat 98 betul-betul. Okay. So kita dapat yang ni. So ini persamaan pertama. Sebab macam kita istiharkan Y sama dengan apa dulu. And then yang kedua, ini sebabkan dia darat lebar. X, Y. Mana X? X tadi apa? Dia ni kot bawah ni. AE. Okay, so ni AE opening. Sekejap. Padam sekejap. Okay. Kita guna warna lain. Okay. So AE. So AE. Lah, Pythagoras theorem. Okay, bagus-bagus. Thank you. Okay, so dia guna theorem Pythagoras. So dia dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 26. Oh ya, sebab macam ni. Sebab macam ni kan. So dia guna konsep tu, theorem Pythagoras. Thank you. Okay. So yang ni pun persamaan yang kedua. Lepas tu kita buat lah sama ada kita nak kaedah penggantian, substitution ataupun kita guna penghapusan. Elimination. Eliminate. So, okay, sekejap. So yang ni dia guna ganti kot. Ganti ke apa? Dia ganti. Sekejap. Alamak, calculator. Sekejap. Sebentar. Okay, saya sambung balik. Sekejap, kita try guna calculator. Kita try ngebuat EQN. Dapat tak? 9/4 tolak 245 1/7 tolak 25.
Kalau yang ni. Oh, okay. So yang ni dia guna EQN. EQN degree 2 lah. Sebab dia kuasa 2 kan. Kuasa 2. So kita dapat yang ni. Bila dapat macam ni. Bila dapat macam ni. Dia macam ni. Bila X sama dengan 690 per 200 per 29. Apa tu kita masukkan je. Dekat sini ataupun sini. Contohnya lah. Kita buat guna yang pertama ni. Kalau guna yang pertama. 98. Sekejap kita buat yang 10 dulu. Tolak 50. Okey, kita dah siap-siap. Bagi dengan 2. So kita dapat. Sekejap. Sekejap admit sekejap. Alah. Sekejap. Lah cepat yang dia tu. Okay lah. Okay. So 98 tolak 50. Okay, kita bagikan dengan 2. Dapat 24. So betul lah macam ni. So betul lah dia pilih sama ada yang apa tu persamaan pertama ataupun kedua. Yang ketiga pun boleh. Macam tak dapat lah. Yang ni tak dapat. Yang ni je. 1, 2. Pilih lah yang paling senang yang ni. Sebab dia terus cari Y je. Buat yang ni pun boleh. Okay, kita cuba lah untuk yang ni. Bila nilai dia 690 apa tu per 29. Okay, kita buat 690 ABC 29 lepas tu 2. Sekejap. Okay, so apa tu? Okay. So kita dapat. Okay. So kita nak cari Y kuasa 2 ni. Dengan yang ni tolak X kuasa 2. Kita buat 26 kuasa 2 tolak answer. And then kita punca kuasakan. So kita dapat. Sekejap. Mak. Yelah dia payah kalau aku tu guna yang kedua, guna je yang pertama. So Y sama dengan 98 tolak 5 darab yang tu 690 per 29 darablah dengan 5. Kita dapat yang tu. So 98 tolak dengan yang ni. Kita dapat negatif tau. Negatif 108 per 29. Bila kita dah tolak-tolak. So kita bagi 2. Kita dapat yang ni. So bila kata dia nak pasal Sekejap. Lepas proses 1 masuk dalam 2 kena buat factorization. Sekejap. Kita tengok balik. 1 masuk 2. Ini kalau kita factorize ataupun faktorkan tak dapat jawapan. Macam maybe jangan kira lagi banyak. So kita buat je apa nama dia. Guna kaedah kuadratik tu. Kita guna EQN degree 2. Okay, so kan dia nak ni kan volume ataupun isi padu untuk prisma tu kan. So yang ni reject lah sebab dia tiba-tiba negatif. So yang boleh diterima ialah kita ambil yang ni. X sama dengan 10, Y sama dengan 24. So kita tahu isi padu dia kalau untuk prisma 1/3 darab dia punya darab lebar darab dengan darab panjang atau lebar lebih kurang sama lah.
darab tinggi. So, panjang kan? Panjang. So, 10, 100 dengan 24. Dan bagi 3 dapatlah yang ni. Which is, alamak. 24, 00 bagi 3. Salah dia punya ni. Kalau prisma sekejap kita tengok sekejap. Kalau prisma dia punya isi padu sekejap. Isi padu, alamak. Yes. Prisma dia punya formula sekejap. Betul ke? Sekejap kita cek balik. Isi padu prisma. Mana prisma? 1/2 lah, 1/2. Dia 1/2. Yang ni skema ni salah sikit lah. Dia 1/2. So dapatlah 1,200. Okay. Next kita tengok yang soalan lain. Okay, so kita dah tengok Sarawak. Dia kan apa tu soalan sistem persamaan ni ataupun system of equation. Dia antara dia bagi straightforward macam ni. Dia dah bagi siap-siap ataupun dia bagi soalan macam dia suruh kita buat sendiri persamaan tu. Yang buat sendiri persamaan tu agak macam tricky jugalah. Lagi-lagi kalau dia panjang-panjang. Okay, jom kita try buat yang ni dari Negeri Sembilan. Okay, Syarikat Mutiara Timur ingin menggalakkan penyertaan semua ahli keluarga terlibat dalam program pelancongan. Syarikat itu memberi tawaran khas. Tawaran khas. Admit sekejap. Okay, so dia bagi tawaran khas kepada pelanggan yang membawa warga emas dan kanak-kanak, okay, untuk menyertai pakej pelancongan tu. Lepas tu apa tu dia cakap kat sini, dia tunjuklah 3 keluarga bersama ahli keluarga tu. Lepas tu pembayaran yang dikenakan. So keluarga Mr. Aidil, Encik Aidil, Encik Sami dengan Encik Lee. Okay. Di mana masing-masing bawa warga emas dengan kanak-kanak. So apa tu dia suruh cari bayaran yang dikenakan sebentar sekejap. Bayaran yang dikenakan. Sekejap. Dia suruh cari bayaran yang dikenakan untuk setiap warga emas, orang dewasa, kanak-kanak. So dia nak tahu, okay, daripada setiap yang ni kan. Macam kita gabung-gabungkan sebab dia apa tu 3 persamaan, okay. Jadi daripada semua ni, apa dia harga untuk seorang warga emas, seorang kanak-kanak, seorang dewasa. Okay, so kalau ini dia macam senang sikit lah. So kita buat lah, warga emas ni X, dewasa Y, kanak-kanak Z, ataupun ikut suka lah nak huruf apa, ABC ke macam tu. So kita boleh buat 4X, 2Y, 3Z sama dengan 180. RM ni tak payah tulis lah, tak payah tulis. So yang ni 2X, 3Y, 2Z. Satu ni kita terus X je. Tambah 4Y, tambah 2Z. So dapat yang ni. So bila semua betul persamaan ni kita dapat 2 markah. Kalau salah satu salah, dapatlah 1 markah at least. Okay, so kita tak kisahlah nak penghapusan ke ataupun penggantian, tapi rasanya lagi baik hapus. Contohnya dia panjang jugalah yang ni, dia panjang. So kalau yang ni 690, mana 690 sen. So dia ambil yang ni tau, dia ambil yang ni daripada yang ni, daripada yang tu.
Sebab dia terus straightforward. So, apa tu ni lah, X sama dengan 190 tolak 4Y tolak 2Z. Lepas tu, dia buat, dia samakan. Sekejap. Ni, kat hitam macam ni pun boleh buat. So, yang ni kan X. Okay, so yang ni X. Oh, so maksudnya dia samakan X lah ni. Dia ambil yang ni. Sama dengan 310 tolak 3/2 Y tolak Z. Tak buat macam ni pun tak apa. Terus penghapusan ataupun tu pun boleh juga. Ataupun penggantian. So yang ni, buat-buat yang ni kita dapat nilai Z which is 380 tolak 5/2Y. Dia dapat macam ni. Sekejap. Kita cuba buat penghapusan. Dia paling senang guna penghapusan lah. Kalau nak cabar sikit buat ni, apa tu, apa nama dia? Penggantian. Sekejap. Kita padam sekejap sebab kita nak buat dekat atas ni. Kita cuba lah. Kita cuba. So, sekejap. Okay. So, yang ni kita try. 4X tambah sekejap. Start now. X kita tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 680. Sekejap. And then, sekejap tukar warna. 2X 2X tambah 3Y tambah 2Z kita dapat 920. Itu yang ni. Okay. X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 990. Sekejap. Tambah-tambah. Sebab dia macam ni. Tambah semua ni, so kita dapat lah dia punya jumlah bayaran macam tu. Okay, sekejap. So, yang mana yang senang? Kita tengok dulu yang mana yang lagi senang kita nak tu. Okay, kita buat yang ni lah. So, kita buat penghapusan. So, kita nak jadikan, kita nak samakan dia punya ni, X. So, bila kita nak samakan dia punya X, semua ni kena darab 2. Sebab kita nak jadi 4X. So, bila darab 2, kita dapat, sekejap, di sini lah. 4X tambah dengan 6Y tambah apa? 4Z sama dengan okay. So 920 darab 2 kita dapat 1240 je ah. 1240 1240. Kita tolakkan dengan yang atas tadi 4X tambah 2Y 3Z 2Y 3Z sama dengan 680.
Bila tolak yang ni tak ada. Bila tak ada dia je kosong. 6 tolak 2 dapat 4Y. 4 tolak 3 dapat 1 tambah Z. 1240 tolakkan dengan 680 kita dapat 560. 560. Okay, so bila macam ni kita dapat kita dah baru apa ni. Sekejap. Okay. So kita dah dapat Z lah sini. So Z sama dengan permukaan nilai sebenar 560 tolak 4Y. So kita dapat Z. Yang ni pun sama, kita kena bagi ni. Ini bila, sekejap. Ini kita buat macam ni. 2 tolak 1 lah sini. Okay, so kita kena yang ni juga tahu bawah dia. Yang persamaan ketiga ni. So kita buat sama juga. Cuma yang ni kena darab 2. Monoline set, darab 2. Yang ni kita semua darab 2. Yay. Bila darab 2, so kita dapat nak contoh mana 2X tambah 8Y tambah 4Z sama dengan 690 darab 2 kita dapat 1380. 1380 kita tolakkan dengan 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 620. 620. So yang ni tolak-tolak kita dapat 620. 760. Yang ni kita tolak dapat 2Z. Yang ni kita tolak 8 tolak 3. 8 tolak 3 5Y. Sekejap. Set. Okay. So, kita buatlah yang ni. Z sama dengan 760 tolak 5Y bagi 2. So kita dapat 2 nilai ni. Lepas tu kita boleh gantikan kot. So kita masukkan kat sini. So bila nilai dia macam ni, kita masukkan. So sekejap. X tambah Y tambah 700 tolak 5Y. Sekejap, itu dia 2. Bagi 2. So kita boleh potong-potong. Sama dengan 990. Bila 990 X pelik X tambah 4Y. Okay. Kita tambah. Sekejap. So 700 tolakkan dengan 5Y sama dengan 690. So kita X 5 tambah tu dapat 9Y tambah 700. Kat bawah yang ni tolak. Bila tolak kita dapat Y je. Dapat negatif Y. So bila dapat negatif Y yang ni Y sama dengan 690. Bila pindah sini, so X tolak Y sama dengan 690 tolak 700 10, negatif 10. Tak dapat jawapan lagi, sekejap. Sekejap. Ke dia lagi senang ni ya? Apa? Penggantian. So ini kita dapat ni.
Tak, yang ni lain. Panjang ke kira? Kira kat kertas lagi senang. Kat sini payah dengan tulisannya. Okay, sekejap. So, sekejap kita try. Sekejap. Okay, kan dia kata Z sama dengan 560 tolak 4Y. Okay, jom kita kira guna yang X tu. Oh, nampak senang lah tapi dia punya jalan kira, Masya Allah. Ni kalau jumpa soalan ni buat dulu tau. Yang ni kertas satu punya. Mana? Kita guna X tu kan. So, X tambah tadi. Tambah 4Y. Ni ke 4Y? Betul lah 4Y. 4Y tambah 2Z. Tambah 2Z. 2Z sama dengan 690. 690. Sekejap. Kita dah gantikan Z. 560 tolak 4Y. Sama dengan 690. Allah. Okay, 690 So, ni tulisan. So, kita dapat 560 dapat 2. 1120 tolak. Ini 2 yang 8Y. Tambah 4Y. Ni tambah X. Sama dengan 690. So, dapat negatif 4Y. X. Satu-satu yang tu kita bawa pindah. So, dia jadi tolak. So, 690 tolak 1120. Kita dapat negatif 430. So, yang ni kita boleh buat X sama dengan negatif 430 tambah 4Y. Baru dapat X. Tapi bukan nilai sebenar lagi. Panjangnya rasanya nanti saya buat kot. Ni kita buat X sama dengan negatif 10 tambah Y. Nanti saya buat dua kaedah tu. Panjang no. Okay. Rasanya boleh faham kot. So ini straightforward. Sekejap. Kita cari lagi yang macam memerlukan jalan kira. Okay. Ni pula. Seorang peniaga buah-buahan menjual 3 jenis buah, orang, apple dan nanas. Kos jualannya dalam masa sebulan ialah 6,850 bagi 2,150 biji buah. Kos untuk sebiji oren, apple, nanas masing-masing. Okey, kalau oren RM2. Kalau apple RM3, nanas RM4. Jadi harga jualan bagi sebiji oren, apple, nanas masing-masing RM3 untung RM1. Yang ni untung RM1.5. Yang ni untung RM1.5 juga. Okey. Jika peniaga itu ingin memperoleh keuntungan sebanyak RM2,975 sebulan, cari bilangan minimum setiap jenis buah yang perlu dijual. Okey, ni dari Sabah. Sabah tak silap ada banyak set kan? 3 set. Tak tahu dia ambil soalan mana. Set mana. So, mula-mula kita buatlah dulu X tambah Y tambah Z yang masing-masing orang, apple, nanas sama dengan jumlah bilangan dia 2,150. So, bila macam ni, lepas tu kita salin balik dengan dia punya harga 2X tambah 3Y tambah 4Z. So, kita dapat yang dia punya dalam masa sebulan tu 6,850. Okay, macam tu. And then, ini berdasarkan dia punya keuntungan ni. Sebab dia kan kata untung. So, kita dah tahu lah 3 tolak 2, RM4, 5 tolak 3, RM5, 5 tolak 4. So, that's why dapat X tambah 1/2 ataupun 1.5 lah. Dia dapat 3/2. Buat 3/2 pun boleh, 1.5 pun boleh. Buat 1 point lah lagi senang. Okay, so like this and then sama dengan 2,975. So, yang ni dia buat kaedah penghapusan. Dia guna macam 1 tolak 2 lah, 1 tolak 2. Which is yang ni dia jadi 4. Tapi tak ya.
So dia buat macam ni. Bila dia nak tolakkan dengan yang nombor 2 ni, so dia darab 2. So dapatlah 2X, 2Y, 2Z. Yang ni dapat 4,300. Okay. So tolak dapatlah negatif Y sama dengan negatif Y tolak 2Z sama dengan 2,550. And then kita ambil persamaan pertama, tolakkan dengan persamaan ketiga. Bila dah tolak dapat yang ni. Negatif 0.5Y tolak 0.5Z sama dengan tolak 825. And then yang nombor 4 ni kita kena darabkan dengan 0.5. So bila kita darab dapat yang ni. Yang ni darab 0.5. Sekejap 2 darab 0.5. 2 darab 0.5. So kita dapat 1. Tak semua Z je. So dapat macam ni, dapat macam ni. So kita dapat lah sekejap. Oh, dia pun guna kaedah penghapusan which is 4 tolak 5. Ini 1 tolak 3. So dapat Z. So bila dah dapat nilai sekejap. Okay. So dapat Z. Lepas dia guna yang mata saya melilau cari. Guna yang ni kot. Ya ke? Dia guna mana? Sekejap. Mata tak apa nampak. Oh, sebab ini dia darab 2. Ini dia darab. Ya ke darab 2? Betul darab 2. So darab 2. Ini pusing. So, dia masukkan dalam ini dapatlah Y. So, bila Y dengan Z dapat, so boleh dah cari X. Masukkan yang pertama, so dapatlah ni. So, dapatlah dalam berapa markah? 8 markah. Macam tu je. Okay, next. Maybe last. Satu. Dia pun straightforward. Dia kan biasanya kan sistem persamaan. Dia suka bagi pasal makanan juga tau. So, kalau korang time exam tu lapar lah tengok soalan. Kalau macam ni lah, contohnya yang ni dari Pulau Penang. Okay. So dari Penang, so kita buat lah burger X, nasi lemak Y, kek Z. So bila buat macam tu, so yang ni X tambah Y tambah 2Z, 25. Lepas tu yang ni 2X tambah Y tambah Z, 20. Yang ni apa tu, Y tambah 2Y. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 19. Lepas tu yang ni dia buat macam mana, dia hapuskan kot. Hapuskan. Teknik penghapusan. Lagi senang. Kita hapuskan. Lepas tu nanti kita dapat ni. Salah satu. Okay. So nanti final answer dia punya jawapan dapatlah RM4 untuk burger. Nasi lemak dapat RM3. Sepotong kek RM9. Oh, Selangor pun straightforward tapi tiba-tiba ada GX. Satu markah macam ni je. Okay, mana si K kau? Sekejap. Apa kaedah dia? Baik. Macam pelik je ni. Yang ni macam lain je. Lain. Ni skema ni lain. Nanti bila saya jumpa skema Selangor set 1 nanti saya bagi. Skema dia lain. Tiba-tiba je fungsi. Inverse ni. Ronsang. Terengganu, kadang-kadang dia bagi 2 lah. Which is dalam pecahan. Di mana ditakuti digeruni oleh pelajar. Kita tengok sekejap. Okay, so dia kata 2X tambah Y sama dengan 5. X per Y tolak 2Y per X. So kita dapat apa tu?
Tolak 2Y per X tambah 1 sama dengan kosong. Okay. So dari terang ganda 5 markah. Okay, jom buat. So dia ni dia buat yang paling simple, which is Y sama dengan bla 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 dulu. So kita gantikan, dia guna kaedah penggantian. Okay, bila guna kaedah penggantian, dia buat, so kita dapat 10 tolak 4X. Apa tu, bahagi dengan X. So kita nak samakan, kita darab lah dengan sekejap. Tak boleh darab. Okay. Sekejap. Nanti kira-kira dapat 9X kuasa 2 bla bla bla. Yang ni kan? Yang ni lepas tu dah kira tu kan dapat yang ni, kita guna EQN degree 2. Tapi dia jalan kira antara yang ni kena juga tau, kalau tak ada markah, tak silap. So sama ada nak buat macam ni ke ataupun macam ni, kita guna yang formula depan, which is tolak apa ni? Tolak B tambah tolak macam ni. Sekejap. B kuasa 2 tolak 4 AP. Macam tu ada guna ni. 2A. 4AC. So macam ni. Yang ni kena tulis. Tak paling senang tulis yang ni lah. Ataupun paling senang, yang ni pun senang juga tulis yang ni. Formula ni ada dekat depan, jangan risau. So kita buat, so dia ada 2 lah. Ada 2 nilai. Which is kalau X sama dengan 10 per 3, dapatlah Y negatif 5 per 3. Yang ni pun sama jugalah. X 5 per 3, Y 5 per 3. Sekejap. Saya cuba brainkan macam mana boleh dapat 9 X kuasa 2 tu. Sekejap. So yang ni kita dapat 10 tolak 4X bagi X. Oh, boleh lah. Kita buat macam ni. Negatif 2 ni 5. So buat macam ni. 5 tolak 2. Dan kita akan dapat macam pelik je. Salah. Yelah, macam ni dapat yang ni. Abang yang ni nanti. So, kita habis kelas awal. Semua dah faham ke? Samakan denominator ataupun dia punya bawah tu. Dah samakan sekejap. Tapi tak pandai samakan pula. Sekejap. Dia kena samakan dua ni. Sebab dia tolak. So kena samakan baru boleh dapat jawapan. Sebab kalau buat 5 tolak 2, dia macam pelik. Sekejap. Nak senang. Sekejap. Hasilnya dapat kot. Kan dia kata X kuasa 2. So meaning sekejap. Yang tadi tu merapai. Okay. Yang ni semua darabkan dengan X. And then, sekejap. Yang ni, kita darabkan dengan 5 tolak 2 tadi. So, kita pisah. Sekejap. Kita try. Kita dapat X kuasa 2 bahagi 5X tolak 2X kuasa 2. Tolak 10 tolak 4X per 5X. Yang ni ya. Yang ni kita tak darab yang atas ni. Atas dia side. Sekejap, atas dia. Sebentar. Darab silang. Darab silang tak boleh.
Um, 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 um. Sekejap. Saya pun pening. Okay. So 10 dah tu 10 lah. So dia guna kaedah kita kembang-kembangkan dia. Tiba ZX panjangnya. Okay. So yang ni kita dapat 50 tolak 20X tolak 20X. So kita dah tak ada X. Betul dah tak ada X. So sekejap ni. Negatif positif tambah 8X square. Tiba Z. 50 tambah 8X square. So yang ni pun dapat yang sama. Yeay. Ni dapat yang sama. So bila dah sama kita tambah. So kita dapat 50 tambah 9X square. So bagi dengan 5X tolak 2X square. So kita potong lah. Taklah yang ni keliru je. Nanti kita ni lah. Nanti saya buat kalau dapat saya bagi post. So itu je lah. Dia antara dibagi situasi ataupun penyataan soalan panjang-panjang ataupun straightforward. Yang straightforward tu lagi senang lah nak buat, jimat masa, tak payah nak cari-cari. Yang ni, contoh yang ni dia pening sikit lah. Dia macam banyak sikit jalan kira macam tu. So itulah ceritanya untuk sistem persamaan. Dia negatif 40X. Sekejap. Mana tadi? Negatif 40. Yang tu start lagi lah. Yang tu start lagi. Nanti. Okay, sekejap. Okay, ada yang tanya kalau yang soalan kata berikan jawapan dalam 3 titik perpuluhan memang kena formula je ke? Kalau 3 titik perpuluhan ataupun dia biasanya tanya dalam angka bererti ataupun SF. Tak kisah nak guna formula ataupun boleh je yang macam yang kembang-kembang tu. Tapi lagi elok guna formula lah. So, okay. Tu je lah. Boleh. Saya share. Ada yang MRSM punya tapi tak sempat nak bincang. Ni MRSM punya. Dia macam nota jugalah. So dia ada ajar. So saya bagi dua file ni lah. Okay, rasanya itu saja untuk sesi hari ni. Nanti saya post dekat dua-dua group. Ada yang dalam group Ejuk Sema yang channel tu dengan apa tu matematik. Oh tak ada. Sekejap. Username saya nanti PM. Username Kejap. Username Aida Ira 16. Oh ada orang share ni. Aida Ira 16. So Aida Ira 16. So itu saja untuk hari ni. Thank you very much yang join. Kita jumpa dekat sesi lain. Okay, you're welcome. Okay, bye-bye semua.